Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, bertemu lagi dengan Cikgu Yang Izam. Mari belajar sains bersama dengan saya. Pada kali ini, Cikgu akan mengajar bab 1 iaitu mikroorganisma. Standard kandungan adalah 1.3 pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Standard pembelajaran adalah menjelaskan konsep pencegahan lebih baik daripada merawat penyakit yang dibawa oleh mikroorganisma. Menerangkan teknik aseptik dalam pengawalan penyebaran mikroorganisma. Menjalankan eksperimen mengkaji kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria dan berkomunikasi tentang kaedah rawatan penyakit berjangkit. Mari kita lihat pencegahan dan rawatan penyakit berjangkit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Selain mikroorganisma berfaedah, wujud juga mikroorganisma yang berbahaya yang dikenal sebagai patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Apakah teknik aseptik? Teknik aseptik merujuk kepada prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen yang sedia ada. Oleh yang demikian, teknik aseptik adalah bertepatan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. Hal ini bermaksud mencegah seseorang daripada dijangkiti oleh patogen adalah lebih baik daripada merawat seseorang yang telah dijangkiti oleh patogen tersebut. Mari kita lihat teknik aseptik. Terdiri daripada 5 teknik. Yang pertama, pensterilan, pendidihan. Yang ketiga, penggunaan antiseptik. Yang keempat, penggunaan disinfektan. Dan akhir sekali, penggunaan sinaran. Mari kita lihat secara lebih detail lagi. Pensterilan. Pensterilan bermaksud proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Kaedah pensterilan bergantung pada jenis mikroorganisma yang dimusnahkan atau disingkirkan. Contohnya, suhu di dalam autoklav yang melebihi 130 darjah Celsius dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya. Penapis mikron pula digunakan untuk menapis zarah-zarah seni dan mikroorganisma pada saiz 0.1 mikrometer sehingga 10 mikrometer yang didapati dari air atau cecair. Kaedah pensterilan terbahagi kepada yang pertama haba, kedua bahan kimia, yang ketiga sinaran, keempat tekanan tinggi dan akhir sekali penapis. Contoh bagi haba seperti autoklav. Contoh bagi kimia seperti penggunaan sabun. Contoh bagi sinaran seperti menggunakan sinar ultraungu. Contoh tekanan tinggi seperti menggunakan periuk tekanan. Contoh menggunakan penapis seperti menggunakan penapis mikron. Yang kedua iaitu pendidihan. Pendidihan air pada suhu 100 darjah Celsius lazimnya digunakan untuk membunuh mikroorganisma pada objek kegunaan harian seperti botol, susu, jarum suntikan dan peralatan doktor gigi. Seterusnya, penggunaan antiseptik. Antiseptik merupakan bahan kimia yang dapat disapukan pada permukaan kulit manusia atau luka untuk mencegah jangkitan patogen. Contoh antiseptik ialah aclyflavin iaitu ubat kuning, providon dan alkohol isopropil 70%.
IPA. Sesetengah antiseptik seperti aclyflavin iaitu ubat kunin dan providon dapat membunuh mikroorganisma, dan sesetengah lagi antiseptik seperti proflavin menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Manakala alkohol isopropil 70% dapat digunakan sebagai antiseptik dan agen pensterilan. Ini adalah contoh antiseptik providon iodine. Gambar foto 1.11 menunjukkan jenis antiseptik yang disapu. A. Aclyflavin iaitu ubat kuning disapu di bahagian permukaan kulit ataupun bahagian luka. B. Providon. C. Alkohol isoprena 70%. Disinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup seperti cadar, tandas dan kolam renang untuk membunuh mikroorganisma, terutamanya patogen. Disinfektan tidak sesuai digunakan pada kulit atau luka. Contoh disinfektan yang lazim digunakan dalam kehidupan harian ialah bahan peluntur, hidrogen, peroksida dan cecair klorin. Gambar foto 1.12 menunjukkan pelbagai jenis disinfektan yang digunakan. A. Bahan peluntur. B. Hidrogen, peroksida dan C. cecair klorin. Penggunaan sinaran. Sinaran mengion seperti sinar ultra ungu, sinar X dan sinar gamma digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Sinaran-sinaran ini menembusi ke alam sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Sebagai contoh, sinar ultra ungu digunakan untuk membunuh mikroorganisma di dalam bilik bedah. Apakah antibiotik? Antibiotik adalah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Antibiotik tidak berkesan terhadap jangkitan virus seperti demam biasa, selesema dan batuk. Apakah kerintangan antibiotik, pelajar? Berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Oleh itu, antibiotik tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan bakteria. Punca berlaku kerintangan antibiotik ialah penggunaan antibiotik yang berlebihan, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, contohnya merawat jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti sakit tekak, demam, selesema dan batuk biasa dengan antibiotik. Tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. Apakah bahaya kerintangan antibiotik? Bahaya ya, kerana kerintangan antibiotik akan menyebabkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit. Antara kaedah rawatan penyakit berjangkit adalah seperti gambar di sebelah. Penyakit berjangkit seperti pneumonia pada paru-paru disebabkan oleh Streptococcus pneumonia, iaitu sejenis bakteria. Dirawat dengan menggunakan antibiotik, contohnya penicillin. Athlete's foot di bahagian kaki disebabkan oleh Trichophyton rubrum, iaitu sejenis fungi dan dirawat dengan menggunakan antifungal, contohnya clotrimazole. Penyakit berjangkit seperti kayat disebabkan oleh Varicella zoster, iaitu sejenis virus. Dirawat dengan antiviral, contohnya aciclovir.
Mari kita membuat praktis formati selepas pengajaran saya tadi. Soalan pertama, namakan 5 teknik aseptik untuk mengawal penyebaran patogen. Jawapan adalah pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, disinfektan dan sinaran. Soalan kedua, bagaimanakah teknik aseptik dihubung kaitkan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat? Jawapan adalah teknik aseptik diaplikasikan untuk melindungi pesakit daripada jangkitan dengan menyingkirkan patogen yang sedia ada atau berhampiran sebelum seseorang itu dijangkiti oleh penyakit yang dibawa oleh patogen berkenaan. Soalan ketiga A, apakah yang dimaksudkan oleh pensterilan? Jawapan adalah pensterilan bermaksud proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Soalan ke-3B, bagaimana pensterilan dijalankan? Jawapan adalah pensterilan dilakukan dengan menggunakan haba, bahan kimia, sinaran, tekanan tinggi dan juga penapis. 3C, mengapakah penggunaan autoklav adalah lebih berkesan untuk mencegah mikroorganisma berbanding dengan pendidihan air? Jawapan adalah suhu dalam autoklav adalah 121 darjah Celsius sehingga 132 darjah Celsius dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya. Air yang mendidih pada 100 darjah Celsius hanya dapat membunuh mikroorganisma tetapi bukan sporanya. Oleh ini demikian kerana spora mikroorganisma dapat bertahan pada suhu 100 darjah Celsius. Soalan yang keempat, nyatakan satu persamaan dan satu perbezaan antara antiseptik dengan disinfektan. Jawapan adalah persamaan. Kedua-dua jenis antiseptik dan disinfektan digunakan untuk membunuh patogen. Bagi perbezaan adalah antiseptik dapat disapu pada permukaan kulit manusia, tetapi disinfektan tidak sesuai disapu pada permukaan kulit manusia. Kelima, nyatakan 3 contoh sinaran mengion yang digunakan dalam teknik antiseptik. Jawapan adalah sinar ultra ungu, sinar X dan juga sinar gamma. Soalan praktis yang keenam, nyatakan 3 bahan yang digunakan untuk merawat penyakit berjangkit yang berikut. A. Athlete's foot, B. Pneumonia dan C. kayak. Jawapan adalah A. Athlete's foot antifungal, B. Pneumonia adalah antibiotik, manakala C. kayak adalah antiviral. Sekian dahulu perkongsian cikgu pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Everything changes.